Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajian Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan sambung alih bentuk komunikasi SEM 2 untuk part 2, cara menentukan jenis graf kompleks. Tips pemilihan media mengikut langkah masih sama seperti graf untuk yang graf mudah, iaitu kita guna formula PK. Apa itu PK? Kita fikir dulu. P untuk pemboleh ubah, K untuk kata kunci compound atau komponen. Yang perlu kita ikut mengikut langkah yang cikgu terangkan di sini. Langkah pertama untuk memilih media ataupun jenis graf. Baca dulu soalan. Jika soalan minta sediakan carta, mesti carta pi. Jika soalan minta sediakan graf, mesti kena pasti ada berapa pemboleh ubah atau angkubah dalam soalan. P di situ ialah pemboleh ubah, ada berapa pemboleh ubah dalam soalan. Langkah yang kedua ialah, jika dalam soalan tu kita dapati ada 4 pemboleh ubah, maka graf itu mesti graf yang kompleks. Graf kompleks maksudnya yang lebih sukar, yang terdiri daripada sama ada graf piramid atau graf gabungan. Apa beza piramid dengan gabungan? Jika salah satu pemboleh ubah ada pasangan, maka graf itu mestilah graf piramid. Jika tiada pasangan, daripada 4 pemboleh ubah tu tiada pasangan, graf itu mestilah graf gabungan. Langkah yang keempat yang terakhir, kita kena tentukan compound atau komponen. Dengan mengenal pasti kata kunci komponen yang telah cikgu berikan dalam video sebelum ini, iaitu untuk graf mudah. Kata kunci komponen, kalau kamu masih ingat, jumlah keseluruhan, nilai keseluruhan diterapkan ke dalam jumlah, kumulatif, komposisi, itu semua. Kalau tiada kata kunci komponen tu, bermaksud graf tersebut akan jadi compound. Di dalam piramid gabungan kita ada compound ataupun komponen juga. Kita tengok contoh. Sebelum tu cikgu buat dulu dalam bentuk peta minta. Untuk graf piramid ada 4 pemboleh ubah dan ada salah satu daripada 4 pemboleh ubah itu ada pasangan. Kalau graf gabungan, dia ada 4 pemboleh ubah juga tapi tiada pasangan. Sebagai contoh untuk graf piramid, apa dia 4 pemboleh ubah tu? Selepas menunjukkan dalam soalan, lepas menunjukkan, itu ialah pemboleh ubah yang pertama, iaitu kadar literasi penduduk. Pemboleh ubah yang kedua ialah jantina, iaitu lelaki, perempuan. Pemboleh ubah yang ketiga ialah yang ikut umur, mengikut umur bawah 10 tahun dan lebih 15 tahun. Pemboleh ubah yang keempat ialah tahun yang bermula daripada bawah 2007, 2008, 2009 dan 2010. Pemboleh ubah jantina ini sahaja yang ada pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Maksudnya kalau graf piramid daripada 4 pemboleh ubah tu, salah satu pemboleh ubah mesti ada pasangan. Contohnya jantina, pasangannya ialah lelaki dan perempuan. Selepas itu kena pasti, langkah yang terakhir, kena pasti ada tak kata kunci komponen seperti jumlah dalam soalan ini. So dalam soalan ini, kadar literasi sehinggalah tahun 2010 tiada kata kunci jumlah. Bermaksud graf ini ialah piramid yang jenis compound dan pasangannya ialah jantina, lelaki, perempuan. Kita tengok contoh untuk graf gabungan. Apa dia yang pemboleh ubah 4 pemboleh ubah itu yang tiada pasangan? Pemboleh ubah yang pertama selepas menunjukkan ialah nilai caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Pemboleh ubah yang kedua ialah yang mengikut kategori, iaitu caruman pengeluaran dan caruman bersih. Pemboleh ubah yang ketiga ialah bilangan pencarum, iaitu selepas kata hubung dan adalah merujuk kepada graf garis. Sebelum kata hubung dan, nilai caruman tu, kumpulan KWSP tu ialah untuk ayat bar, tiada kata kunci yang menunjukkan komponen, so jadinya graf gabungan yang dalamnya adalah compound. Pola bilangan itu ialah selepas kata hubung dan, pola bilangan itu ialah untuk graf garis.
Ini graf garis yang tunggal sebab bilangannya hanya dibagi satu nilai saja. So jadi graf garis yang tunggal. Pemboleh ubah yang keempat tadi ialah bulan ya. So dalam 4 pemboleh ubah ni dia semuanya tiada pasangan. So dia jadi graf bar gabungan. Untuk ayat sebelum kata hubundan ialah ayat bar ini. Nilai caruman KWSP ayat bar. Dalam ayat bar ni tiada kata kunci komponen. So dia jadi bar compound. Untuk ayat garis pola bilangan ini garis tunggal satu saja. Okey, seterusnya untuk graf bar gabungan juga, okey, kita ada berapa boleh ubah? 4 boleh ubah juga. Selepas menunjukkan jumlah hasil getah tu ialah boleh ubah yang pertama yang merujuk pada graf bar. Okey, dalam ayat bar ni iaitu jumlah hasil ni kita ada sebelum kata hubundan ayat bar ni, selepas menunjukkan dan sebelum kata hubundan ialah ayat bar. Dalam ayat bar ini ada kata kunci jumlah, menunjukkan bar ni ialah bar yang komponen. Dan ayat garis lepas kata hubundan pola guna tenaga ni ialah untuk garis. Okey, yang kita labelkan sebagai Y2, yang graf bar labelkan sebagai Y1. So garis ini ialah satu garis yang tunggal saja. Pemboleh ubah yang kedua yang tadi ialah prospek ekonomi itu yang ada pengeluaran, ekspor, import dan penggunaan domestik dan stok. Pemboleh ubah yang ketiga ialah guna tenaga tadi, dan pemboleh ubah yang keempat ialah bulan. Okay. Ada kata kunci jumlah di situ menunjukkan graf gabungan yang bar komponen. Dan ada 4 pemboleh ubah tiada pasangan. Okey, graf bar piramid, okey, kita ada 4 pemboleh ubah juga, tapi salah satu pemboleh ubah mesti berpasangan. Contoh soalan STPN 2014, okey, menunjukkan nilai permohonan bantuan modal yang diterima oleh Suruhanjaya. Pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang kedua ialah nilai permohonan yang diluluskan. Pemboleh ubah yang ketiga ialah jenis projek. Dan pemboleh ubah yang keempat ialah tahun 2010 dan tahun 2011. So sini kita ada 2 pasangan. Satu yang bantuan modal yang diterima dengan permohonan yang diluluskan. Pasangan yang kedua ialah tahun 2010 dan tahun 2011. So ini ialah graf bar piramid. Oleh kerana dia tiada kata kunci untuk jumlah, itu komponen, tiada kata kunci komponen seperti jumlah, maka dia jadi bar compound di sini. Okey, boleh ubah tadi yang cikgu sebutkan, nilai permohonan bantuan modal yang diterima, nilai permohonan yang diluluskan, jenis projek dan tahun. Boleh ubah yang berpasangan di sini, nilai permohonan bantuan modal diterima dan nilai permohonan yang diluluskan. Kalau kita perhatikan di sini, macam mana kita nak tentukan yang mana satu pemboleh ubah yang betul untuk kita jadikan pasangan? Kita baca pada petikan. So bila kita baca petikan, didapati pada ayat perenggan yang ada data, iaitu perenggan yang kedua, kita baca pada tahun 2010 bagi projek peruncitan dan perniagaan, jumlah atau nilai permohonan bantuan modal yang diterima oleh SKM ialah sebanyak RM12.52 juta. Daripada jumlah itu hanya RM4.46 juta yang diluluskan. Maksudnya dibandingkan di sini ialah permohonan bantuan modal yang diterima dan nilai permohonan modal yang diluluskan. So jadinya graf ini ialah graf piramid dan dia ada 4 boleh ubah situ. Dan dalam ayat soalan tersebut, tidak disebutkan kata kunci jumlah yang menunjukkan komponen. Jadi graf piramid ini ialah piramid yang bar compound. Kalau kita perhatikan sini, kita ada pemboleh ubah yang pertama, nilai permohonan modal yang diterima. Pemboleh ubah yang kedua, nilai permohonan bantuan modal yang diluluskan. Pemboleh ubah yang ketiga, jenis projek. Pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. Okay. Pemboleh ubah yang berpasangan ada 2 di situ, bantuan modal yang diterima dan yang diluluskan. Satu lagi ialah tahun 2010 dan 2011. Namun jika pemboleh ubah berpasangan tu ada 2, maksudnya contoh 1 tahun, satu lagi ialah pemboleh ubah lain seperti nilai permohonan bantuan modal yang diterima,
dan nilai permohonan bantuan modal yang diluluskan, maka pemboleh ubah tahun tu mesti kita letakkan dia pada paksi menegak Y tahun ni. Okey, kalau cikgu lukis nanti kamu boleh tengok di sini, tahun ni mesti kita letak pada paksi Y menegak. Okey, permohonan satu lagi pemboleh ubah yang berpasangan yang kita bandingkan di sini ialah nilai bantuan modal yang diterima dan nilai permohonan bantuan modal yang diluluskan. Pastikan pemboleh ubah yang berpasangan ini diletakkan pada label kiri dan kanan, yang mana yang disebut dulu dalam soalan ditulis di sebelah kiri, iaitu yang diterima ni di sebelah kiri, diikuti yang berikutnya ialah di sebelah kanan yang diluluskan. Dan bar mesti jarak dengan paksi X dan dirapatkan antara bar dalam kelompok yang sama dalam pemboleh ubah tahun yang sama. Dan sila pastikan label pada paksi X ditulis pada kiri dan kanan, iaitu nilai permohonan berserta dengan unit RM juta sebelah kiri, sebelah kanan pun sama, nilai permohonan RM juta. Dan origin titik asal dan kosong ini wajib ditulis. Ini adalah satu kesalahan calon yang dilakukan. Salah media kerana apa? Kerana terdapat dua angkubah ataupun pemboleh ubah yang berpasangan yang cikgu sebutkan tadi, iaitu tahun dengan nilai permohonan. Sekarang dia pergi letakkan pasangan di sini yang dibandingkan ialah tahun. Sepatutnya jika ada dua pemboleh ubah yang berpasangan, jika salah satunya ialah tahun, tahun tu mesti diletakkan di bahagian label paksi Y yang menegak ni. Jika ditulis sebaliknya, maka dia akan jadi salah media menyebabkan calon ini mendapat 1/20. Dan satu lagi kesalahan teknik yang dilakukan oleh calon ini, label paksi X di sini tertypo ni, label paksi X ni tidak boleh ditulis pada hujung paksi. Sepatutnya seperti yang cikgu terangkan tadi, label paksi X ni perlu ditulis pada kiri dan kanan. Nilai permohonan RM juta di sebelah kiri, sebelah kanan pun nilai permohonan RM juta di sebelah kanan. Okey, so hati-hati pelajar jangan melakukan kesalahan seperti berikut. Okey, soalan seterusnya kita teruskan. Untuk soalan ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah enrolment pelajar di institusi pendidikan guru dan di kolej komuniti mengikut jantina dari tahun 2010 hingga tahun 2013 di Malaysia. So, pertama kalinya kita kena kira ada berapa pemboleh ubah. Ingat formula cikgu, PK dulu. P, pemboleh ubah ada berapa. Okey, jumlah ni pemboleh ubah yang pertama. Yang kedua ialah, okey, kita tengok, kita ada institusi pendidikan guru dan kolej komuniti. Yang kedua, yang ketiga ialah ikut jantina, dan yang keempat pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. So di sini ada 4 pemboleh ubah dan dia ada pasangan jantina di sini. Jantina pasangannya lelaki perempuan, maka graf ini ialah graf piramid. Okey, yang ada pasangan piramid lah. Kemudian kita tentukan langkah terakhir, ada tak kata kunci komponen di sini. Kita ada kata kunci jumlah menunjukkan komponen, maka graf bar piramid di sini ialah piramid bar yang komponen. Okey, macam yang cikgu terangkan tadi, pemboleh ubahnya jumlah enrolment pelajar yang pertama, yang kedua institusi pendidikan guru dan di kolej komuniti, yang ketiga jantina pasangan lelaki perempuan 4 tahun. So pemboleh berpasangan ialah jantina lelaki dan perempuan. Kata kunci jumlah yang ada dalam soalan menunjukkan graf piramid itu ialah piramid yang bar komponen. So piramid bar komponen, okey, kalau kita perhatikan di sini, pemboleh ubah pertama jumlah enrolment pelajar, pemboleh ubah yang kedua institusi pendidikan guru dan kolej komuniti, pemboleh ubah yang ketiga jantina lelaki dan perempuan, pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. Okey, kita tengok soalan STPN 2015. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan penggunaan Ibermeter mengikut sektor dan negeri terpilih bagi tempoh tahun 2008 hingga tahun 2010 di Semenanjung Malaysia. So kita guna formula yang sama, PK dulu, iaitu P ialah pemboleh ubah. Tengok ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama penggunaan Ibermeter. Pemboleh ubah yang kedua mengikut sektor. Pemboleh ubah yang ketiga negeri terpilih.
pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. So ada 4 pemboleh ubah. Kita tengok ada pasangan ke tidak. Kalau kamu tak pasti ada pasangan ke tidak, kita kena tengok petikan. Tapi soalan ni ialah ada pasangan piramid dan tiada kata kunci komponen iaitu seperti jumlah semua tu. So dia jadi bar kompak, piramid bar kompak. Macam mana kita nak tengok ada pasangan ke tidak? Baca dalam petikan. So dalam petikan ada sebut sektor domestik dan bukan domestik. Perenggan yang kedua ni yang cikgu gariskan merah ni. Kemudian data yang diberi ada disebut, berapa 982 juta liter sehari itu 9.45% digunakan oleh sektor domestik, selebihnya digunakan oleh sektor bukan domestik. Kemudian dicerita lagi sektor domestik di Pulau Pinang, 2008 paling sedikit 439 liter sehari, 439 juta liter sehari. Tapi sektor bukan domestik telah mencatatkan penggunaan air yang tertinggi sebanyak 305 juta sehari. 305 juta liter sehari. So maksudnya yang dibandingkan di sini ialah pemboleh ubah berpasangannya ialah sektor domestik dan sektor bukan domestik. So jadi graf piramid. Oleh kerana tiada kata kunci komponen seperti jumlah pada soalan, jadi graf piramid ni jadi graf piramid yang berkompak. Cuma cikgu nak highlightkan di sini, unitnya ialah agak panjang sedikit. Walaupun panjang, kamu kena tulis seperti dalam petikan, iaitu unitnya ialah juta liter sehari. Soalan inilah memerangkap calon sebab ada setengah calon menulis juta saja tertinggal liter sehari. Bila unit salah, unit tak lengkap, dia akan dapat baru saja markah 10/20. So pastikan unit ditulis dengan lengkap. Seperti kita tulis label dulu untuk kiri dan kanan 4CX, penggunaan air juta liter sehari, penggunaan air juta liter sehari sebelah kanan, dan pastikan sektor yang disebut dulu dalam petikan ditulis di sebelah kiri, sektor domestik diikuti dengan sektor bukan domestik, tahun di tengah-tengah. Skala juga perlu ditulis dengan lengkap apakah unit tersebut. Contohnya skala 1cm sama dengan 100 juta liter sehari. Ditulis dengan lengkap. Untuk tempat, tidak semestinya tempat ialah negara Malaysia. Sila pastikan dalam petikan apa yang tempat sebenarnya. So jika dalam petikan tulis Semenanjung Malaysia, kamu kena tulis Semenanjung Malaysia, tak boleh tulis Malaysia. Kalau kamu tulis Malaysia saja, tak ada Semenanjung, markah kamu akan dapat ialah 10/20 sebab kesalahan besar tajuk tidak lengkap. Soalan seterusnya, soalan nombor 5 STPN 2020. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan aduan berkaitan dengan perkhidmatan air yang diterima mengikut negeri terpilih dan jenis aduan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Ikut step seperti yang cikgu ajar, iaitu fikir dulu. Fikir apa? P untuk pemboleh ubah, kira ada berapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama selepas menunjukkan bilangan ini ialah yang pertama, bilangan aduan yang pemboleh ubah yang pertama. Kemudian mengikut negeri terpilih, pemboleh ubah yang kedua, jenis aduan pilih pemboleh ubah yang ketiga, dan tahun ialah pemboleh ubah yang keempat. Jika kita perhatikan tahun di sini ada dua, bermaksud tahun 2015 dan tahun 2016 inilah yang merupakan tahun pasangan dalam soalan ini. So 4 pemboleh ubah dengan pasangan itu ialah graf bar piramid. Kita nak tahu piramid itu kompak atau komponen, tengok dalam soalan ini ada tak kata kunci komponen seperti jumlah, nilai keseluruhan, komposisi, kumulatif semua tu? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya piramid ini jadi piramid yang berkompak. Kita boleh baca dalam ni. Kalau nak pasti, boleh baca dalam petikan yang mana satu pasangannya. Bila kita tengok pada perenggan yang ada data, contohnya tahun 2015 ni dia beritahu berapa kes. Kemudian 2016 ni berapa kes berbanding dengan tahun sebelumnya. So itulah pasangan dia dah jelas. So itulah pasangan untuk piramid ini tahun 2015 dan tahun 2016. Disebabkan tiada kata kunci komponen seperti jumlah di dalam soalan, jadi graf piramid ini jadi piramid bar kompak. So bila kita bandingkan tahun 2015 di sebelah kiri, tahun 2016 di belah kanan, mengikut negeri di tengah. Kemudian
label paksi X mesti sama di kiri kanan, bilangan aduan perkhidmatan air berserta dengan unit ribu kes sebelah kanan bersama macam tu. Okey. Dan jenis aduan di sini akan jadi pada kotak petunjuk jenis aduan paip pecah, tekanan air dan gangguan bekalan. Okay. Jika pemboleh ubah yang berpasangan hanya diberi tahun saja, dia tak ada pasangan lain, dia ada hanya tahun saja pasangan dia. Maksudnya tahun tu boleh menjadi pemboleh ubah yang berpasangan yang kita letak label kiri dan kanan ini. Okey, gambar piramid atau histogram. Okey, kata kuncinya ialah 3 pemboleh ubah. Dalam soalan ada 3 pemboleh ubah yang menyatakan umur dan salah satu pemboleh ubah itu mesti berpasangan. Contoh soalan histogram ni dah lama tak keluar sejak STPN 2007. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pencarum. Ni pemboleh ubah yang pertama mengikut umur pemboleh ubah yang kedua. Tahun ialah pemboleh ubah yang ketiga. So ada 3 pemboleh ubah. Ada pasangan tak? Kita tengok ada 2 tahun di sini. Pasangannya ialah tahun 1999 dan tahun 2003. So bila ada pasangan, ada 3 pemboleh ubah, ada umur, maksudnya dia akan jadi graf histogram. Okey. Okey, macam mana bentuk graf histogram? Okey. Ini dia. So, pemboleh ubah pertama bilangan pencarum, pemboleh ubah yang kedua kumpulan umur, pemboleh ubah yang ketiga yang pasangannya ialah tahun 1999 dan tahun 2003. Sila pastikan warna adalah satu warna sahaja. Okay? Jangan gunakan lurekan sebab markah akan ditolak. Kita warnakan satu warna saja sudah memadai dan tak perlu tulis petunjuk sebab graf ini sudah boleh dibaca. Okay, seperti mana contoh ni, kita warna dengan satu warna sahaja. Okay, dan bar ini mesti rapat ke paksi X, tidak boleh dijarakkan antara bar. Kalau kamu jarakkan antara bar, bermaksud salah media berlaku di situ, akan dapat 1/20. So pastikan untuk histogram mesti bar mesti rapat ke paksi X, tidak boleh dijarakkan. Dan mesti mula daripada bawah ikut turutan yang paling rendah 19 hingga 21 sehingga yang paling tinggi di atas sekali 60 hingga lebih tahun tu. So untuk histogram yang ni 3 pemboleh ubah juga. Kalau perhatikan jumlah OKU pemboleh ubah pertama, kumpulan umur pemboleh ubah yang kedua, jantina lelaki perempuan pemboleh ubah yang ketiga. So di sini dah ada 3 pemboleh ubah dan ada pasangannya jantina. Oleh itu dia adalah histogram dan tidak perlu tunjukkan petunjuk, tak perlu tulis petunjuk jika dia menggunakan satu warna saja sebab graf ni masih boleh dibaca. Soalan STPN 2014, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Okay, kita kira dulu ikut formula cikgu, PK dulu. P ialah pemboleh ubah, ada berapa pemboleh ubah dalam soalan ni. Pemboleh ubah yang pertama selepas menunjukkan jumlah penduduk yang pemboleh ubah yang pertama. Pemboleh ubah yang kedua ialah mengikut kumpulan umur. Pemboleh ubah yang ketiga ialah tahun. So ada 3 pemboleh ubah. Ada pasangan ke tidak? Kita tengok. Dia ada pasangan sebab ni tahun 2015 hingga tahun 2009. Bukan dan ada beza. Hingga dengan dan. Kalau dan tu ada 2 tahun saja. Kalau 2005 hingga 2009 maksudnya dia ada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. So dia bukan pasangan, dia tak ada pasangan. So hanya 3 pemboleh ubah. Kita ingat formula PK dulu. Kita tengok ada 3 pemboleh ubah bermaksud graf mudah sama ada bar atau garis. Disebabkan tengok di sini pula langkah kedua, tengok ada tak kata kunci graf garis? Tiada. Bila tak ada kata kunci graf garis, dia akan jadi graf bar. So langkah yang terakhir kita tengok pula ada tak kata kunci komponen iaitu seperti jumlah, ada iaitu jumlah di sini. So jadilah graf bar komponen. Okey. Graf bar komponen. Okey, ni contoh graf bar komponen. Okey, kita perhatikan di sini. Petunjuk di sini untuk yang umur tadi mesti mula daripada bawah 0 hingga 14 tahun sampai
15 hingga 64 tahun dan atas sekali ialah 65 tahun dan lebih. Contoh soalan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar literasi penduduk Malaysia mengikut jantina dan umur dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Kita kira dulu ada berapa pemboleh ubah dalam soalan ni. Pemboleh ubah yang pertama ialah kadar literasi penduduk. Pemboleh ubah yang kedua ialah jantina. Pemboleh ubah yang ketiga ialah umur. Pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. So, jantina adalah pemboleh ubah yang berpasangan iaitu lelaki perempuan. So, bila ada 4 pemboleh ubah dan ada pasangan lelaki perempuan, dia adalah piramid. Okey. Langkah terakhir kita tengok ada tak kata kunci komponen seperti jumlah dan sebagainya. Tiada. So, jadi graf bar piramid yang banyak ialah compound. Okey, tiada kata kunci komponen seperti jumlah. Graf bar piramid compound. Okey, ini pemboleh ubah pertama selepas menunjukkan kadar literasi penduduk. Pemboleh ubah kedua jantina lelaki perempuan. Pemboleh ubah yang ketiga umur. Pemboleh ubah yang keempat ialah tahun. Graf bar gabungan. Okay, graf bar gabungan ialah gabungan graf bar dan graf garis. Kata kuncinya dia ada 4 pemboleh ubah dan nilai yang berbeza. Okay, dengan unit yang berbeza. Kalau ada 2 unit berbeza memang confirm dah bar gabungan. Tapi ada juga soalan menggunakan unit yang sama. Nanti cikgu akan kongsikan dalam ni. Dalam soalan tu, kita boleh tengok ada 2 frasa ayat yang berbeza. Diasingkan dengan kata hubung dan. Jadi frasa ayat yang pertama ialah pemboleh ubah yang pertama. Selepas menunjukkan tu sebelum kata hubung dan. Yang mana dia merujuk pada graf bar sama ada graf bar, compound atau komponen. Frasa ayat yang kedua ialah selepas kata hubung dan. Ialah pemboleh ubah yang kedua yang merujuk kepada graf garis. Kita tengok contoh soalan. Okay, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan tangkapan bagi kesalahan imigresen warga negara asing ni sampailah 2005 ni sebelum kata hubung dan ni. Ini ialah ayat untuk bar yang tulisan biru. Tulisan merah ni selepas kata hubung dan ialah ayat untuk garis di dalam graf gabungan. Okay, jumlah keseluruhan komponen yang dipungut pada setiap tahun itu ayat garis. Ayat bar ialah yang tulisan biru ni. So, kita tengok. Okay, kita tengok di sini. Lihat pada ayat bar. Pada ayat bar sebelum kata hubung dan ni, ada tak kata kunci komponen? Jika tiada kata kunci komponen, maka bar ini akan jadi graf bar yang compound di dalam gabungan. Okey, mula-mula kita tengok dululah ada berapa pemboleh ubah. Okey, tangkapan 1 pemboleh ubah yang pertama. Okey, dari negara terpilih pemboleh ubah yang kedua. Jumlah keseluruhan pemboleh ubah yang ketiga. Tahun ialah pemboleh ubah yang keempat. So, bila ada 4 pemboleh ubah dan tiada pasangan di sini, dia jadi gabungan. Kemudian kita nak tentukan ayat bar tu yang mana selepas menunjukkan itu ayat bar sebelum kata hubung dan. So, dalam tulisan biru ni semua ayat bar. Dalam ayat bar ni ada tak kata kunci komponen? Bila tiada kata kunci komponen, dia akan jadi bar ni bar compound di dalam gabungan tersebut. Kemudian kita tengok pula selepas kata hubung dan jumlah keseluruhan tu ialah ayat garis. Ada tak kata kunci yang menunjukkan jumlah? So, bila jumlah ada dalam ayat garis, ini menunjukkan satu garis tunggal, di mana satu garis tunggal yang dijumlahkan dapat satu garis sahajalah dalam graf tersebut. Okey. So, ini ialah gambar rajah untuk graf bar gabungan tadi tu. So, jumlah compound di situ dia ada satu garis tunggal sajalah. Ini satu garis tunggal. Okey, bar yang pertama iaitu Y1 kita kena labelkan. Yang ni untuk label bagi bar bilangan kes tangkapan. Y2 ialah label untuk garis iaitu jumlah keseluruhan ni. Okey, label tahun mesti berada di tengah. Okey, kena label pada petunjuk juga dia berserta untuk bar dengan garis. Formula menganalisis soalan yang ni kita tengok yang mana ada berapa pemboleh ubah untuk soalan ni. Okey, sediakan graf sesuai untuk menunjukkan pendapatan kasar bulanan isi rumah pemboleh ubah yang pertama, etnik iaitu kaum pemboleh ubah yang kedua, pola pemboleh ubah yang ketiga dan tahun pemboleh ubah yang keempat. So, ada 4 pemboleh ubah
Kita tengok ada pasangan tak? Tak ada pasangan. So maksudnya ni ialah gabungan lah. Gabungan ni kita nak tahu dia compound atau komponen. Tengok selepas menunjukkan sebelum kata hubung dan tu, pendapatan kasar bulanan, ada tak kata kunci komponen? Tiada. So dia akan jadi bar compound. So jadi gabungan yang bar compound. Kita tengok yang ni pula. Ini pun ada 4 pembeli ubah. Jumlah tangkapan pembeli ubah pertama, pola penghantaran pembeli ubah yang ketiga, mengikut negara terpilih pembeli ubah yang ketiga, dan tahun pembeli ubah yang keempat. So sini kita tengok di sini pada ayat bar sebelum kata hubung dan ni, selepas menunjukkan sebelum kata hubung dan, ayat bar ni jumlah tangkapan, ada tak kata kunci komponen? Okey, ada kata kunci komponen, bermaksud gabungan ni ialah gabungan yang komponen. Pola ni ialah untuk kata kunci garis. Garis di sini adalah garis yang banyak. Kenapa banyak? Sebab dia tak ada jumlah. So maksudnya kena lukis satu garis untuk 2005, 2010 dan 2015 setiap satu. Okey, macam mana? Macam ni rupanya ni lah. Okey, ada garis yang banyak lah. Iaitu garis ni kita ada dari negara Thailand, Filipina, Indonesia dan Bangladesh. Okey, graf bar komponen di dalam graf bar gabungan dia bertingkat macam ni lah. Okey, gini kita tengok. Okey, yang tadi tu ialah unit dia sama juga. Kita perhatikan graf bar gabungan boleh jadi juga unit yang berbeza. Kalau macam tadi, ini ialah unit sama orang. Okey, unit yang sama orang. Ada juga unit yang berbeza. Yang ni unit sama juga hektar. So kita tengok soalan ini, keluasan estet kelapa sawit mengikut spesifikasi ladang pembeli ubah yang pertama. Pembeli ubah yang kedua ialah pola. Pembeli ubah yang pertama ialah keluasan estet kelapa sawit. Pembeli ubah yang kedua ialah mengikut spesifikasi ladang. Pembeli ubah yang ketiga ialah pola jumlah. Pembeli ubah yang keempat ialah tahun. So 4 pembeli ubah dan dia tiada pasangan. So inilah graf bar gabungan. Kemudian kita tengok pada ayat bar. Ayat bar selepas menunjukkan keluasan estet kelapa sawit mengikut spesifikasi ladang. Ada tak kata kunci komponen? Tiada. So dia akan jadi graf bar yang compound. Kemudian selepas kata hubung dan, ayat garis pola jumlah, ada jumlah di situ, maksudnya satu garis tunggal. Maksudnya dia akan jadi satu garis sajalah. Okey, seperti ini. Satu garis saja. Okey, unit dia sama hektar. Graf seterusnya kita tengok ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan perkeso serta aliran kes kemalangan perusahaan yang dilaporkan diselesaikan. So di sini lepas menunjukkan kita kira ada berapa pembeli ubah, bilangan majikan yang pertama yang berdaftar ni, penerima faedah perlindungan yang kedua, aliran yang ketiga, tahun yang keempat. So ada 4 pembeli ubah dan tiada pasangan di sini. So dia adalah gabungan. Kita nak tahu yang mana satu ayat bar selepas menunjukkan bilangan majikan ni berdaftar dan penerima faedah perlindungan perkeso tu, ayat bar sebelum kata hubung serta. So dalam ayat bar ni tiada kata kunci komponen. So dia akan jadi graf gabungan yang barnya ialah compound. Okey, aliran ni ialah kata kunci untuk graf garis. So garis di sini adalah garis yang banyak, yang mana aliran kes kemalangan mengikut kemalangan perusahaan yang dilaporkan dan kemalangan perusahaan yang diselesaikan. So ada banyak graf garis di situ, graf garis yang banyak lah. Yang ni ialah unit berbeza. Kita tengok bila ada dua unit berbeza memang confirm dah dia adalah graf gabungan. Okey, dan bar di sini, okey, kita bar compound ni kita kena rapatkan dia macam ni, color semua warna merah. Dan bar ini ialah bar compound. Garis ni ialah garis yang banyak. Ada 2 garis di situ melibatkan kemalangan perusahaan dilaporkan dan kemalangan perusahaan yang diselesaikan. Okey, unit adalah beza, kena tulis sini. Unit yang Y1 orang, unit Y2 case.
Kita tengok soalan percubaan STPN Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka tahun 2021. Berdasarkan graf maklumat diberikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kemalangan jalan raya mengikut jenis kemalangan dan bilangan kenderaan berdaftar dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Okey, ikut formula cikgu, kita guna kaedah formula PK. PK dulu. Apa dulu PK tu? P ialah pemola ubah. Kira ada berapa pemola ubah di dalam soalan ini. Pemola ubah yang pertama selepas menunjukkan jumlah kemalangan jalan raya. Pemola ubah yang kedua mengikut jenis kemalangan. Pemola ubah yang ketiga ialah bilangan kenderaan berdaftar. Pemola ubah yang keempat ialah tahun. Okey. So dalam soalan ini dia tiada pasangan. Tiada pasangan kan? So bila tiada pasangan, maksudnya dia ialah graf gabungan. Okey, gabungan ayat sebelum kata hubung dan ini. Jumlah kemalangan sampai kemalangan ni ayat ba, dia tiada untuk jumlah kemalangan ni, dia ayat ba ni dia ada kata kunci komponen dekat situ, iaitu jumlah. So bila ada jumlah, maksudnya ba ni akan jadi ba komponen. Okey, bilangan tu ialah untuk garis. Lepas kata hubung dan, baris tu ialah bilangan. Okey. So pemola ubah untuk garis ialah bilangan kenderaan berdaftar, oleh kerana bila kamu baca petikan, dia hanya beri satu nilai saja. So graf garis tu akan jadi satu garis yang tunggal. So jadi graf gabungan ba komponen dan satu garis tunggal. So cikgu nak ingatkan kat sini, kamu jangan ikutlah kata kunci yang ni. Cikgu jumpa di dalam grup pelajar ni, dia buat tafsiran sendiri. Cikgu tak tahu dapat dari mana. Dia kata graf bar compound ni kata kuncinya nilai, bilangan, kuantiti, pengelasan. Salah. Kalau kamu ikut yang ni, tengok kata kunci saja, bilangan. Macam soalan tadi, kamu nampak bilangan, mesti kamu nak buat graf bar compound. Lepas tu nampak lagi jumlah kat sini, oh ada komponen, jadi nak buat graf bar komponen. Dah salah media. 1/20 gagal dalam STPM kamu. So jangan ikut kata kunci tu. Kita bukan tengok kata kunci. Kita penentuan graf harus ikut langkah. Tak boleh langkau langkah tersebut. Langkah dia ikut rumus PKK, iaitu PK dulu. PK tu apa dia? P untuk pemola ubah. Kena pasti ada berapa pemola ubah dulu. Kalau macam ni, ada 4 pemola ubah. Kalau ada pasangan, dia akan jadi piramid. Yang ni pemola ubah ni tak ada pasangan, jadi 4 pemola ubah tak ada pasangan, jadi gabungan. Okey, betul, kena pasti yang mana ayat bar, mana ayat garis. Okey, ayat bar sebelum kata hubung dan, selepas menunjukkan tu sebelum kata hubung dan. Dalam ayat bar tu ada tak kata kunci komponen? Kalau ada, maksudnya dia jadi bar komponen lah. Okey, lepas kata hubung dan, bilangan tu ialah merujuk pada ayat garis. Itu caranya kita tentukan graf. Bukannya kita hafal semua kata kunci ni, ikut sebiji macam ni, semua jadi salah. Okey, satu lagi yang salah di sini ialah dia cakap graf garis, kata kunci graf garis imbangan dagangan. Mana pula imbangan dagangan graf garis? Salah ni. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan apa yang menyebabkan soalan ni salah. Kita ada satu soalan STPN 2009 sebelum tu cikgu tunjukkan ni bentuk persediaan jadual untuk soalan tadi. Okey, pemola ubah yang ada 4 tadi ni cikgu dah bincangkan. So ini bentuk dia, graf tersebut. Okey, macam soalan STPN 2008. Okey, kalau kamu perhatikan, oh ada imbangan dagangan. Kalau nak ikut kata kunci yang pelajar salah taksir tadi, imbangan dagangan, dia kata graf garis kan. Kalau buat graf garis ni memang salah media, kamu akan dapat 1/20, gagal dalam STPM kamu. Sebab tu saya kata kena ikut step by step, langkah demi langkah, ikut formula PKK. PK dulu. Apa dia PK dulu tu? P, pemola ubah. Kita kira dulu ada berapa pemola ubah dalam soalan ni. Yang pertama, ni pemola ubah pertama nilai ekspor. Pemola ubah yang kedua nilai import. Pemola ubah yang ketiga aliran, imbangan dagangan. Pemola ubah yang keempat ialah tempoh, iaitu tahun. So ada 4 pemola ubah. Ada pasangan tak? Tak ada pasangan. Nilai ekspor dengan import tu bukan pasangan dia. Okey, dan dia pada ayat bar tu, iaitu nilai ekspor dan nilai import ni ialah ayat bar. Okey,
Okey. Dia ada tak kata kunci komponen? Tak ada, jumlah semua tu kan. So jadi gabungan bar yang bar compound. Selepas kata hubung serta aliran ni, ini adalah graf gabungan yang dalamnya kita ada graf garis. Sebab tu aliran tu adalah kata kunci garis jugalah. So jadilah graf bar ni graf bar gabungan yang compound. Okey, untuk menjawab soalan ni kamu kena tahu konsep ekonomi iaitu imbangan dagangan. Aliran imbangan dagangan formulanya ialah ekspor tolak import. Bila kamu kira ekspor tolak import, kamu akan dapat nilai positif, bermaksud ekspor melebihi import, ataupun dalam kata lain imbangan dagangan mengalami lebihan dagangan. Jika kamu kira ekspor tolak import dapat nilai negatif, bermaksud import melebihi ekspor, atau dalam kata lain imbangan dagangan mengalami defisit. Formula itu kamu akan guna sehinggalah semester 3. So kena ingat daripada sekarang sehinggalah semester 3. Kemudian macam mana bentuk jadual dia? Okey, ekspor, import kita letak sebelah, imbangan dagangan di sebelah hujung sekali. Sebab bila kita kira formulanya ialah imbangan dagangan sama dengan ekspor tolak import. So kamu akan dapat ni. Okey. So semua ni, ini ialah contoh graf bagi soalan STPN 2009 tadi. Okay, nilai ekspor import untuk bar Y1 di sebelah kiri, sebelah kanan ialah untuk garis aliran imbangan dagangan Y2. Tahun berada di tengah-tengah ni ya. Tulis di tengah-tengah dan tulis skala sekali lah. Soalan STPN 2010, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006. So bila kita baca di sini, nampak macam ada 3 pemboleh ubah. Prospek ekonomi pemboleh ubah yang pertama. Yang kedua, jenis petunjuk. Yang ketiga ialah tahun. Tetapi soalan ni bila kamu baca petikan, dia ada 2 unit berbeza. So bila ada 2 unit berbeza, dia akan jadi gabungan. Confirm dah gabungan. Oleh kerana dalam soalan ni tak ada kata kunci untuk komponen seperti jumlah tu, maka soalan ni jadi gabungan yang bar compound. Okay. Kalau kita baca ni petikan dia ada dua unit beza iaitu RM bilion satu lagi peratus, dan memang confirm dia akan jadi gabungan lah. Okay. Ni bentuk jadual persediaan dia, ada 2 unit RM bilion dengan peratus. So untuk yang unit bar di sini RM bilion, kita gabungkan imbangan akaun semasa atau result bersih antarabangsa sebagai label Y1. Kemudian label untuk Y2 kita gabungkan yang unit peratus, KDNK pada harga semasa atau inflasi atau kadar pengangguran, unitnya ialah peratus. So ada banyak graf garis ini, ada 3 graf garis di sini. Barnya ada 2, imbangan akaun semasa dengan result bersih antarabangsa. So setakat itu sahaja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ilmu cikgu hari ini. Okay, kita akan sambung nanti dalam video seterusnya iaitu menentukan jenis media yang betul. Untuk part 3, cikgu mohon kamu like, subscribe dan komen channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Juga like, follow and komen TikTok cikgu. TikTok cikgu ialah Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih.